Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah sifat dan tahap 7 nafsu di dalam diri kita. Sebelum itu sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya ianya bermanfaat kepada orang lain juga. Saya mendoakan sahabat semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat rahmat serta petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ini adalah ilmu tasawuf mukasyafah, hakikat makrifat sufi atau ilmu ihsan. Ilmu tasawuf hakikat makrifat wajib dipelajari oleh setiap muslim. Membuat fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Telanlah ilmu ini walaupun ianya pahit. Di dalam diri kita terdapat nafsu, iaitu 7 lapisan nafsu yang wajib kita perangi. Hadis Nabi, an-nafsu ammatu bitsu, maksudnya nafsu itu sentiasa membawa ke arah kebinasaan. Di dalam diri kita ada 7 lapisan nafsu yang wajib kita tempuhi dan perangi untuk menggapai insanul kamil. 7 nafsu ini haruslah kita kikis dengan zikirullah, zikir hati, tahajud serta selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah seseorang itu mentaati syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan setaat-taatnya, dengan meninggalkan apa yang Tuhan larang dan buat apa yang Tuhan suruh. Hendaklah seseorang itu menjauhi daripada perkara yang syirik, khurafat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh hal yang syirik ialah mempercayai sesuatu permata atau cincin atau batu memberi kekuatan kepada kita. Kekuatan dan kuasa hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah bertawassul, hendaklah meminta kepada Allah dan bukannya meminta kepada para wali Allah. Mahu bertawasul atau tidak itu terserah kepada individu masing-masing. Contoh hal yang syirik yang lain ialah jangan menganggap Kaabah itu adalah Tuhan kerana ianya hanyalah kiblat syariat untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah meliputi sekalian makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Di dalam hadis Rasulullah SAW ketika perang Badar, Rasulullah SAW mengatakan perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Nafsu yang pertama ialah nafsu amarah. Orang duduk di nafsu ini adalah orang yang sejahat-jahatnya. Nafsu yang kedua ialah nafsu lawamah, iaitu kejahatan dan kebaikannya masih ada dan kejahatannya lebih banyak daripada kebaikannya. Nafsu yang ketiga ialah nafsu mulhamah, iaitu kejahatan dan kebaikannya sama rata banyak. Nafsu yang keempat ialah nafsu mutmainnah, iaitu orang duduk di sini ialah orang sebaik-baiknya. Di sinilah tempat mengenal diri yang pertama. Setelah kita mengenal diri, maka duduk di nafsu radiyah. Orang duduk di sini redha dengan apa sahaja ujian Allah SWT bagi. Untuk menggapai cinta Allah, hendaklah redha dengan ujian Allah SWT. Nafsu seterusnya ialah nafsu mardiyah. Setelah kita redha kepada Allah SWT dengan ujian Allah, maka Tuhan bagi mardah, iaitu mardiyah, iaitu keredaan Allah SWT. Duduk di sinilah tempat Tuhan bagi karamah kepada kita. Seterusnya ialah nafsu kamaliyah, iaitu sempurna nafsu. Orang duduk di sini ialah fana kepada Allah. Orang itu telah mengenal Allah atau makrifat kepada Allah. Mari kita ulang kaji balik asal usul kita sebelum kita lahir, iaitu ahdah. Ahdah ialah di mana Tuhan duduk bersendirian, tidak ada makhluk lagi ketika itu. Seterusnya ialah wahdah. Wahdah ialah Tuhan ingin menunjuk keesaannya dengan ingin mencipta satu makhluk dengan nurullah. Tempat ketiga ialah wahidiyat. Tuhan sudah menciptakan Nur Muhammad, iaitu makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu alam roh, iaitu di mana Tuhan cipta roh kita dan diletakkan di alam roh. Di sinilah tempat perjanjian Allah dengan kita. Seterusnya ialah alam misal, iaitu alam perut ibu, di mana benih kita terjadi, iaitu jasad kita di dalam perut ibu terjadi dengan benih. Seterusnya ialah alam ijsan, iaitu setelah jasad kita mula terjadi, maka Tuhan bagi roh daripada alam roh turun kepada alam ijsan tersebut, iaitu alam perut ibu. Seterusnya ialah alam insan, iaitu kita sudah lahir ke dunia ini. Apabila kita sudah lahir, kita sudah kotor, maka kita perlu kembali balik untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena lawan 7 nafsu tersebut, iaitu
nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, dan nafsu kamilah ataupun nafsu kamaliyah. Di sinilah tempat fana ataupun tempat mengenal Allah, iaitu ma'rifatullah. Hendaklah semua kita berusaha balik semula ke tempat asal kita dengan beramal soleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagi, petang, siang, malam hendaklah kita berzikir kepada Allah SWT untuk menyucikan hati kita. Solat sunat tahajud tak boleh ditinggalkan sehingga ke subuh. 1/3 malam hendaklah sentiasa bangun. Zikir hati tidak boleh putus seperti para wali Allah ya. Zikir Allah ataupun zikir apapun tetapi di dalam hati, jangan putus. Sentiasa bertaubat kepada Allah SWT dengan istighfar, dengan sebenar-benar taubat. Solawat hendaklah diperbanyakkan kerana solawat itu adalah menyebut Muhammad, iaitu Nur Muhammad di dalam diri kita. Zikir la ilaha illallah hendaklah diperbanyakkan, iaitu untuk mengenal Allah SWT. Dan zikir Allahu Allah hendaklah diperbanyakkan. Zikir Allahu Allah adalah zikir tahap kedua. Setelah zikir la ilaha illallah diperbanyakkan, maka naik ke tahap kedua, iaitu zikir Allahu Allah. Hendaklah kita mentaati ibu bapa kita kerana dia melahirkan kita. Sabar dalam menghadapi segala ujian Allah seperti cacian manusia, isteri yang jahil, kemiskinan, kehilangan orang yang kita sayang, kejahatan manusia, kejahilan ibu bapa kita, perempuan cantik dan sebagainya. Beranilah seperti singa dan gagahlah seperti gajah, iaitu berani seperti singa, berani dalam menghadapi ujian Allah, dan gagah iaitu gagah dalam kita beribadat, iaitu bangun tengah malam. Semoga bermanfaat semua. Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah. Wassalam.